Faktor-faktor dan kesan kejatuhan tamadun dalam masyarakat di alam Melayu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, petang, malam dan siang semua kepada yang menonton video ini. Saya Nur Ain binti Ramli, C24E2632. Hari ini saya akan berceritakan tentang faktor dan kesan bagaimana sebuah tamadun yang hebat dan masyhur ini boleh jatuh. Jadi bila kita bercerita berkenaan dengan tamadun ni, kita selalu dengar pasal Kesultanan Melayu Melaka. Zaman tu memang Melaka ni memang kiranya yang terhebat lah dalam sejarah Melayu kerana dia merupakan sebuah empire yang sangat besar, berjaya dan masyhur. Jadi bagaimana pula dengan kisah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ni? Seperti yang kita tahu, Melaka ni memang dia sibuklah dengan perdagangan-perdagangan semua. Dari seluruh dunia datang untuk berniaga ke Melaka ni. Rakyat yang hidup pada zaman tu juga pun hidup dalam keadaan masyhur, mewah dan gah. Mereka memang hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Jadi bagaimana boleh terjatuhnya Kesultanan Melayu Melaka ini? Pertama adalah disebabkan oleh kejatuhan politik dan ketidakstabilan sosial. Benda ni boleh merubah sesebuah tamadun disebabkan oleh politik. Sedikit je kita usik bahagian politik ni, sebuah negara, tamadun, daerah ataupun segalanya boleh musnah. Jadi macam mana ianya boleh berlaku? Ia disebabkan oleh konflik dalaman lah. Apabila semua menteri-menteri ni mereka cuba untuk merebut kuasa sesama mereka. Dan ini menyebabkan ketidakstabilan dan kesatuan sosial dalam kerajaan mulai retak. Jadi masyarakat ni pun mulai tidak percaya dengan semua pembesar-pembesar. Manakan mereka adalah pembesar dan mereka adalah pemimpin. Tapi mereka pula yang cuba untuk menghancurkan kerajaan itu sendiri. Sudah tentulah rakyat mesti tidak akan berpihak dan tidak akan mempercayai dengan pemerintahan mereka. Seterusnya adalah kemerosotan ekonomi dan kehancuran keuangan. Kesultanan Melayu Melaka ni memanglah terkenal dengan kemegahan, kemewahan dan kekayaannya. Tapi ekonomi kerajaan tu pun mulai merosot. Krisis kewangan ni melanda, perdagangan tidak lagi lah seaktif dahulu. Lepas tu pertanian yang menjadi sumber utama ekonomi juga mengalami kemunduran. Jadi keadaan ni menyebabkan rakyat-rakyat pada zaman itu merasakan keresahan lah sebab mereka pun semakin lama semakin hilang punca pendapatan dan menyebabkan rakyat mengalami kesukaran untuk hidup. Seterusnya adalah serangan dan invasi dari kuasa asing. Kesultanan Melayu Melaka ni makin lama daripada megah semakin ke bawah-bawah-bawah. Kiranya semakin merundum dan merosot dia punya pentadbiran. Jadi, waktu inilah semua penjajah cuba untuk mengambil peluang dan cuba untuk menjajah Melaka. Salah satunya adalah Portugis. Jadi, pada tahun 1511, Portugis pun dikatakan sebagai kuasa penjajah yang terkuat pada masa itu. Jadi, mereka pun mengambil peluang cuba untuk menakluk Melaka. Jadi bila bermulanya Portugis ni untuk cuba menakluki Melaka, menandakan berakhirnya lah sebuah era keemasan bagi Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang terakhir sekali adalah kemerosotan moral dan kehilangan nilai kemanusiaan. Macam mana boleh terjatuhnya sebuah tamadun itu adalah disebabkan oleh kemerosotan moral dan hilangnya nilai kemanusiaan. Jadi prinsip-prinsip moral seperti keadilan dan kesetiaan pun mula dilupakan. Bila sudah pembesar-pembesar pun cuba untuk merampas kuasa, lepas tu mereka pun tidak menggunakan kuasa itu sebaiknya, menyebabkan rakyat mula tidak mempercayai mereka dan mereka pun cuba untuk menindas rakyat-rakyat dan golongan-golongan yang kurang berkemampuan ini. Ini juga menjadi salah satu titik terbesar bagaimana hancurnya tamadun Melayu, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Kejatuhan ini memberikan kesan yang amat besar terhadap masyarakat sebab
banyaklah perubahan besar yang berlaku seperti struktur sosial dan budaya, masyarakat, keluarga, agama dan kepercayaan mengalami perubahan yang agak ketara. Selepas tu ekonomi pun agak merosot dan menyebabkan kekacauan dalam sistem perdagangan dan pertanian. Jadi, ia juga mampu menjejaskan kesejahteraan rakyat dan kejatuhan politik mula menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan dalam pemerintahan. Selain itu juga ia mampu mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sekeliling. Akhirnya kehilangan nilai moral dan kemanusiaan menyebabkan konflik dalaman dan berlakunya penindasan rakyat, menghancurkan keharmonian dalam masyarakat. Jadi sebagai kesimpulan yang boleh kita lihat dan boleh kita pelajari daripada kisah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ni, tunjuklah betapa pentingnya kestabilan politik, ekonomi dan nilai kemanusiaan dalam masyarakat kita. Dengan belajar daripada sejarah kejatuhan ini juga, kita dapat menghargai dan berusaha untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran dalam tamadun negara kita. Jadi segala info-info yang saya beri ini, semuanya saya ada letakkan rujukan di bawah. Sekian itu saja dari saya.